banyaknya meeting. Ini yang tak sanggup buat MBA. Kan? Macam tu ke? Tak. Sebenarnya kalau kita perhatikan balik, setiap perjumpaan kita, meeting kita tu berlainan. Kalau you tengok macam yang seminar yang kita tengok tu, bermacam-macam latar belakang speaker yang berkongsikan tentang hebatnya perniagaan MBA ni. Kan? Memberi kita kekuatan. Jadi kalau macam hari Jumaat pula, bagi kita tentang knowledge, bagi kita tentang how to build a business, topik dan sebagainya. So macam malam ni kita nak build up, nak cari leader-leader seperti anda semua yang tak pernah miss, tepukan untuk anda semua kan, yang tak pernah miss dengan meeting. So barulah anda faham this is your business. Tak adalah bila tak ada upline, tak semangat lah, itu tak semangat. So sekarang kita bukan cerita soal semangat. The money is motivation. Soal kita macam mana kita nak berjaya, macam mana kita nak dapat duit, barulah kita bersemangat. Tapi kalau kita tak dapat duit, kita dengar orang cakap duit tak dapat bertahun-tahun, kita rasa pun give up. Tapi kalau you dah dapat duit, macam mana pun cabaran, macam mana pun keadaan, you tetap buat sebab you tahu apa yang dapat. Itulah yang kita ceritakan tentang about the business. Kita punya kita punya pendapatan yang kita boleh atur-aturkan banyak mana yang kita nak kan. Jadi kalau kita tengok balik, of course Cik nak dengar so dapat tahu daripada pencapaian diorang yang meletup-letup, yang nak capai Founders Platinum lah, nak capai Sapphire lah, yang nak capai Emerald lagi 2 bulan, yang nak capai Diamond lagi 2 bulan. So Trust Network insyaAllah akan lahirkan 2 Diamond kan. Jadi yang akan lahir lagi Founders Executive, yang akan lahir Founders Double Diamond. Ini hebat. So kita dalam satu rumpun. So jadi anda kena tengok macam baru lepas semalam kan yang last order. Semalam jadi kita dah tahu dah pencapaian kita. Apa yang kita usahakan, hasil dia itulah yang kita dapat. So you have to check apa yang kita perlu buat. Bila you capai, macam ni capai. So keep on maintaining apa yang you buat. So kalau tak capai juga, you have to check apa yang you patut buat untuk nak mencapai. Sebab success is not sometimes. Kalau kita dah capai tu bukan terus capai. You have to do again. So starting zero balik. Kalau tengok bakal diamond kita hari ni dah pergi shopping dah dekat kedai. Sampai kena tahan sampai blok semua tu kan. Kena saman. Tapi tak apa, duit banyak bayar. Dia keep on buat tanpa henti, tak apa, ikut keadaan sebagainya. So Cik Nak tadi pun, ya Allah, cerita-cerita sembang-sembang dengan kawan lama, WhatsApp tak jawab, telefon tak jawab. So bila dia jawab saja, startlah kita promote dekat dia. So dia ambil iron, dia ambil butterman yang 5 ada hadiah, dia ambil noodle maker 1 orang. Berapa ribu tu? Kalau kita tengok balik. So sometimes kita kalau kita tak dapat keluar pun, just kita buka mulut kita to promote. Macam Cik Nam ni IT memang tak pandai. Jadi pakai mulut macam tu kan. Akhirnya dapat juga jualan segitu. So first day kita dah ada jualan. So besok kita dah boleh order dah boleh hantar dekat dia dah. Jadi situlah seterusnya yang mana petang tadi memang semua leaders yang dah berkontak, yang bakal nak jadi Executive Diamond, Founders Executive yang kita dah bercakap dengan dia, yang bakal nak jadi Diamond dan bakal nak jadi Emerald, semuanya kita dah semuanya dah beri feedback, semua kita dah monitor what they should do the next. Dah dapat dah, relax, dah tak payah apa-apa dah. No, bila kita dah capai satu babak tu, tutup yang itu, so let's come back untuk cerita buku baru pula. So buka you punya family charter. Apa yang blog hari Selasa. So hari Jumaat malam 1 blog. So all these things perkara-perkara yang penting. Kita kena bukan malam meeting lah, malam tu lah kita nak deliver barang, malam tu lah kita nak buat benda lain. So yang 3 perkara tu is a must, you have to blog. Jadi yang lain tu you isikan. So macam you dengar apa-apa yang motivasi, you read books, you call you punya darling, that is consider the activity. Bukan demo cerita tu itu saja aktiviti MBA tak. So kat sini you kena plan what you should do. Plan your work and work your plan. Membuktikan apa yang you plan itu terjadi daripada apa yang kita lakukan. So tindakan is the most important. Excited macam mana pun kita,
ketahanan macam mana pun kita, kalau kita tak ambil tindakan, lama-lama kita pun tak tahan. Kalau lama-lama tak berduit, tak tahan. Jangan kata tahan. Tengok orang lama-lama 5 tahun tu, ada ketahanan apa semua. Tapi kalau tak ada duit, akhirnya dia juga tak tahan. So kat sini pentingnya kita, apa yang kita perlu buat tu, you kena, tak boleh kita samakan. Kita kena tahu kenapa kita kena buat ini. Kenapa kita menjual, kenapa kita menaja. Jadi you dah ada format yang mana you ada kutu. Jadi kutu tu to backup you to be lebih mudah untuk you nak mencapai. Tapi kalau sebelum ada kutu tu, you kena buat basic thing. You kena menjual sama ada online ataupun offline yang kita perlu buat. Kalau dulu tak ganti-ganti dengan offline, yang mana kita sentiasa buat demo. Demo ini apa yang kita katakan di mana penting je demo. Sebab kita kata kita bukan jual barang, kita jual faedah barangan. One demonstration is worse than 1,000 words. Kita cakap berbuih tapi orang tak nampak. Tapi kalau kita buat demo, walau dengan apa sekalipun orang nampak kesan tu, dia akan beli. That is the most important. Jadi bila kita buat demo pun cukup dengan peralatan, cukup dengan endorsement. Jadi Kak nak rasa pada awal bulan ini, kita dah mula dah dengan siapa kita nak bekerja, apa yang kita should buat, sebagaimana yang of course orang yang dah capai tu dah ada dah format macam mana dia capai. So just lakukan benda yang sama untuk pencapaian you pada bulan ini pula. So awal bulan ni kita dah set target dah. So buka you punya planner, apa yang you nak buat dan sebagainya. Lepas tu sit down dengan downline you ataupun you call kan, online meeting, Zoom dengan diorang. So pastikan apa yang you nak capai pada bulan ni. So always, macam always aim high. Jangan rasa alah 3%, lepas 3%, 6% lah, atau 9% lah. Kan? So kalau yang 12% tu, 15% tu shoot at 20%. Bila you shoot 20%, the way kadang kita bertahun-tahun 5%, berbulan-bulan 18%. Why? Dia sekali dua tak apa. So you build the structure. Tetapi kalau dah lama sangat, it shows that you tak buat perkara yang baru. You hanya stagnan macam itu. Bulan ni capai 15, bulan ni capai 18. Padahal nak capai 20% lagi 5,000. Kalau you banner lagi 9%, you ada 21%. Tapi maksudnya kesan you kerja dengan orang sama, you bekerja cara yang lama. Jadi itu yang membuat kita tak capai-capai. Do something. Buat yang sesuatu ada kelainan. Change method you kalau tak menjadi. Jadi dekat situ bila kita dah cuba cara ni, tak capai-capai, tak capai, so cuba pula cara lain. Go that, tengok siapa yang mau. Kalau you tengok balik you ada 15%, 4,500. Dapat yang semano ni 3%, berapa persen. So cari paling kurang pun 4 orang. Kan? Jadi 4, satu orang taja 2. Kalau satu orang taja 2, 600, 600, 3 orang maknanya 1,800. 1,800 macam mana dapat 1,800? Dengan ubat gigi, dengan roll on, yang itu pun boleh mencukupi untuk dapat 600 sebulan. Tapi kalau kita dapat iron, 260 dah. So kalau dapat 4 iron dah boleh cover dah. Lebih 2, 4, 6. Kan? 3 iron. Jadi kat situ kita kena tahu. Di situlah namanya perancangan. Kita membuatkan apa benda tu untuk menjadi. Bukan dia main bedah je, main apa sodok, cukup bulan baru nak kira. So makna kita ada plan. Sebab tu kalau you tengok Guma, ketak-ketuk kita tengok Guma tu buat tengah malam, besok dah terjadi Guma dekat Tanah Haram, dah naik zinc. Tapi apa jadi? Angin kencang dia tombang dah. Tapi kita sekarang nak bina structure, nak bina satu bangunan yang bertahun-tahun kukuh. Macam MBA, you kena ada satu structure di mana plan. Dengan siapa nak bekerja, apa dia patut buat. Jadi dekat situlah kita kena faham bahawa yang kita nak bina ni adalah kekukuhan bisnes kita. Yang kita nak bina ni adalah untuk passive income kita. Jadi kat sinilah perlukan kepahaman. Dekat sinilah perlu structure. Dekat sinilah perlu you plan apa yang should do. You perlu buat. So kena sentiasa. Kalau dulu Cik Nak one by one all the leaders datang, semuanya bawa family charter, bentangkan. Kalau Daimah Rahnusan bawa whiteboard siap, bentang dah dia punya downline. Siapa yang kita akan support leader. Bukan wah jual hebat, ibu kutu yang berlambat-lambat TV. Tapi bila kita tengok ada sikit cabaran, ada sikit benda dia tak boleh handle, dia akan hilang. So kita tak nak macam tu. Jadi kita nak bina kekuatan daripada kepahaman. Daripada kepahaman,
Kita kena study siap leader-leader kita. Apakah behavior dia, karakter dia. Adakah mahu bekerjasama dengan kita atau nak dengar kata dia saja ataupun nak melawan kita saja. That one is not leader. They can call it at any time. So kita kena bina leader yang mengikut 100%. Apa yang kita dapati kalau you tengok hari Jumaat itu, Kak Izzah cerita apa, dia ikut Kaabah punya beg pun dia ikut, cara apa semua pun dia ikut. That's why dia menjadi 100%. So everybody boleh mencapai, bukan saja tahap apa yang nak capai, tapi malah you can go further. Sejauh mana yang you nak pergi, tetapi ikutlah benda yang kecil-kecil. A good leader is a good follower. Jangan kita tunjuk apa mendabik dada dengan kita punya amalan. Sepandai-pandai kita pun pengalaman kita belum tentu sama dengan pengalaman amalan kita. So be respect, work together. Lepas tu be humble. So Kak nak pesan ni leader-leader Kak nak yang mana dah capai tinggi-tinggi level. Kak nak sit down dengan diorang. Satu saja Kak nak pesan, jangan sombong. Kalau sombong itulah satu benda yang boleh mendragkan kita, menjatuhkan kita. Sebab kita kena faham kejayaan kita bukan saja usaha kita, tapi dengan redha Allah. Bila kita berdoa, minta dipermudahkan supaya kita senang untuk nak mencapai seterusnya. Keberkatan tu cukup-cukup penting. Kenapa ada orang tahan lama? Kenapa ada yang collapse dan sebagainya? Terkadang dia bekerja. Kenapa? Ada benda something that yang membuatkan tersimpul dia untuk dia nak mencapai. So jadi benda-benda ni semua kita kena ambil tahu. Bukan kita work hard. Kenapa tak capai-capai? Kita work hard. There is something that kita kena tahu balik. Kita study. Apa yang kita perlu check di samping downline kita, we had to check ourselves. Apakah hati dan perasaan cukup ikhlas untuk kita bina perniagaan ini? Apakah kita cukup jujur kepada diri kita? Kita nak bertahun-tahun nak capai. Tapi apa yang kita buat yang membuat kita tak capai? Ini yang berlaku pada Kak Nap dulu. Apabila Kak Nap pergi tiap-tiap tahun pergi overseas. So bersama dengan anak Kak Nap Syakila 5 tahun. Dia kata, Mama nak ikut. Tak apa, next year lah Mama pergi bawa. Sampai bertahun-tahun, satu hari tu Kak Nap duduk dekat tengah pack bag ni, excited nak pergi overseas kan. Lepas tu dia duduk dekat tepi dinding tu mengatikan Kak Nap buat packing. Dia kata, Mama bila nak bawa Ina? Nanti Mama bawa lah. Dia kata, Mama ni penipu. Asyik-asyik kata nak bawa sampai bila pun Mama tak bawa, janji je. Dia bersama lari, dia menangis. Di situlah Kak Nap tersentuh, merasakan betapa Kak Nap tidak memegang pada janji Kak Nap. Kata nak capai damai. Itu dah penting dari I tau. I seronok. Tetapi anak menjadi korban yang mana kita tinggalkan selama mana ni. Janji kita tak tepati. Akhirnya semasa Kak Nap pergi kat overseas tu kan, sepanjang perjalanan I mata Kak Nap keluar. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak bawa anak? So bila comeback ke Malaysia, Kak Nap aturkan strategi, buat sungguh-sungguh. Masa tu Kak Nap mencapai ke tahap damai. So that's why ada kalanya bukan kerana kita tak capai. Bukan kerana kita tak boleh capai. Kerana kekuatan kita untuk nak mencapai. Tidak ada benda yang push kita untuk terus mencapai matlamat kita. Macam anda yang 80%, 15%. Why should you still lama-lama? Kerana bila you capai that percent, you dapat untung. Of course kita nak duit, dapat duit. Sekarang kita bukan cerita soal duit. Kita cerita sekarang apa benda yang you patut dapat yang MB akan berikan. Macam Core Plus, ujung tahun bonus tahunan, qualified untuk pergi travel semen. It's for you. So why you delay? Why you bertangguh-tangguh? You should check kenapa begitu lamanya 18%, kenapa begitu lamanya 15% yang the rest. Adakah you cukup bekerja untuk membina downline you untuk dia capai seterusnya untuk you mencapai? Tapi kadang-kadang kala kita rasa kita dah bekerja. Kak Nap dulu selalu cerita. Bila Kak Nap aktivis cakap dengan Azan dengan suami dia, kata, ya dah buat dia tak capai. Dia kata, macam ni tak capai? Cakap kat dia, yelah ada betul-betul buat. Tapi capai 18. Bukan, dia bukan bekerja untuk tenduan. Kalau you bekerja untuk tenduan, you capai tenduan. You kerja you sekarang adalah untuk 80%. I puas bertekad dengan dia, lama-lama bawa I ingat balik. Betul lah. Kalau I bekerja untuk 20%, I dah capai 30%. Tapi I bekerja untuk dapat 18%. Masa itulah kita akan study balik, buka balik structure kita, buka balik plan kita. Oh patutnya aku bantu ni. Daripada 12 naikkan 15, daripada 9 naikkan 12. Secara tak langsung bila kita kira-kira kan, maka kita akan tercapai.
We don't think about kita saja nak capai. Dan kita fikir kita saja nak capai, kadang-kadang kita tak capai-capai. Sebab we don't think how to beat people. You don't think that how to capaikan matlamat dalam kita. Kita jangan letak kita punya pencapaian dulu. Jangan letak matlamat kita dulu. Letakkan setiap matlamat kepada downline kita. So we work for it. Untuk kita nak bekerja bukan kita pakai letak saja. You kena work together. Call dia punya leader. Sit down dengan dia. Dulu I buat pada downline. Semua orang datang. Bentang. So kita akan tunjukkan. Balik tu dia akan terus buat. So kat sini you kena tengok who's your mentor. Siapa yang boleh tunjuk ajarkan dekat you untuk membina. Bukan kita bodah je buat tak jadi-jadi. Tapi kita kena tahu dengan siapa. So bila kita pergi bekerja tahu dengan siapa. So you kena interview dia. Do you want the business? You betul-betul nak capai tak? Macam Kak Nat daripada seminar hari tu. So ada interview satu orang. Betul-betul nak bisnes ni? Okay, come. Bagi I 2 jam untuk cerita kat you. No excuse. InsyaAllah dia akan buat appointment dengan Kak Nat. So begitu. Sebab ini penjagaan ni bukan kita seorang. Kan bersama. Pencapaian bersama. Tetapi bukan keputusan kita seorang. Jadi kat situ yang buat tak jadi. Kita jadi penat. Jadi dekat situ bila kita dah faham apa yang kita perlu buat dengan dia. Macam mana you nak capai 9%. Berapa orang yang ada? So taja 2 orang ni. Ajar macam mana dia capai. 600, dia 600, 1,800. So pergi pada B. B dah ada berapa orang? You dah ada katalah sekarang 9% dah sedia ada. So how to capai 12%. So bina another 6%, 6%, sebenarnya dah 1,800. Macam tu. Kita bila dicampur-campur, boleh capai 15%. Capai 12. Kalau ada 4 kumpulan 12%, you are 20%. Kalau ada 9%, you are 21%. So macam-macam cara. Ya, kita bukan sport rambang je macam gitu. Itu yang ada collab, ada tak tahu lah macam mana. So bila kita ada teknik dan cara yang betul kita bekerja, insya-Allah dia akan terus naik. Jadi tidak ada tak ada goncang. Bila kita pakai bedah, ada volume, anytime kan collab, bulan ni capai, bulan depan tak capai, bulan depan capai, bulan satu lagi tak capai dan sebagainya. Sebab kita tak ada structure yang kukuh. Jadi itu saja yang Cik nak kongsikan. Semoga apa perkongsian ni anda boleh ikut, anda boleh lakukan dan praktikkan supaya apa yang kita buat tu menjadi kenyataan. Kadang-kadang kita banyak mendengar, banyak merekod, banyak apa, tetapi kita tak banyak tak banyak melakukan. Dia tindakan go apa yang kita patut buat. So macam contohnya tak capai yang 80% tak capai 80%, yang 50% tak capai. Why? So di situlah you akan bentangkan. Dia kena tahu dengan siapa yang nak bekerja. So berapa orang you kena tambah lagi. Kalau dulu kita tulis semua benda itu, the hasil tu yang kita dapat ujung bulan ni. So bulan ni kalau tengok balik dah bermula dah. Ada orang pun dah start shopping dah untuk bulan 2 pula. So bulan 2 kita hanya ada 28 hari. Kalau nak 21%, at least minggu pertama kena ada 3,000. Bila kita ada 3,000 tu, kita bagikan kepada kumpulan kita 10 orang baru 300. Kalau 300 satu hari baru berapa PV. So inilah yang kita kata rancang apa semua ni. Sebab tu kadang-kadang bila kena 12,000, macam mana ni? Aku ni baru 12%. Aku ni baru berapa persen. Macam mana nak capai 3%. Tapi kalau kita bentang, kita agihkan setiap ada yang kumpulan kita bagi nampak apa yang kita patut buat. I rasa it's so simple. You can achieve. Tak ada siapa yang boleh mendekat kita. Kalau kita dah ada cukup orang, cukup volume dan sebagainya, you akan mencapai. Bukan saja 20% seluruh platinum direct, bukan saja platinum direct. Kalau you dah ada ilmu, you akan build up orang one by one. Sehinggalah satu demi satu daripada sapphire, emerald, diamond dan seterusnya. Semuanya bergerak daripada sudut yang sama. Maksudnya sama tu yang basic tu apa kita kena buat. Tetapi untuk nak build up tu dia ada penambahan personal coaching, penambahan daripada segi membina attitude diorang. Itu penting. Jadi di situlah letaknya kepimpinan kita, the leadership. So kalau you tengok balik, leadership can make you success. So sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan, kekalkan semangat anda.